Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih sebab hadir. Kalau ada macam tersangkut tu, sorry lah sebab cikgu internet macam ada masalah sikit internet malam ni. Tidak apa, kita cuba. Suara cikgu macam mana? Ada sangkut-sangkut ke ataupun okey? Boleh respon sikit? Okey, cikgu. Okey ya? Okey, tak apa. Okey, clear. Okey, jadi malam ni kita akan sambung kepada lukisan kerja kita. Kita akan sambung kepada lukisan kerja. Okey, di mana itu kita dah tengok dah bagaimana melukis unjuran ortografik sudut ketiga permukaan rata. Permukaan rata. Okey, jadi tugasan hari tu ada yang dah siap baru ni. Tahniah lah. Yang dah hantar pada cikgu yang dah siap tu. Okey. Macam mana nak turun dia? Okey, kita nak tengok malam ni permukaan condong. Bagaimana kita nak melukis permukaan condong. Okey, di mana dia kata permukaan condong mempunyai sisi atau permukaan yang tak selari. Tak selari dengan satah menegak ataupun satah mengufuk. Jadi maklumat ukuran sisi dan permukaan yang serong boleh dikenal pasti dengan kita cara dia. Kita ambil ukuran hujung permukaan satah yang menegak dan mengufuk. Okey, jadi kita tengok di sini sama juga kaedah dia, kamu kena tanda permukaan dia tu dengan A ke, B ke, C ke. Kena tanda sebab ini sebagai guideline kita lah untuk kita mudah faham. Okey. Jadi sebenarnya kalau kamu ikut je langkah-langkah ni, memang inilah step dia. Okey, untuk mudah kamu faham lah. Okey, yang pertama kita kata kena kenal pasti sisi-sisi yang memberikan informasi tentang tinggi, lebar dan dalam dia lah. Tinggi, lebar dan dalam. Okey. Kemudian kita kena labelkan. Labelkan tu. Lebar, dalam dan tinggi dia. Okey, sebagai penanda dia lah. Kemudian maklumat tadi kita pindahkan ke dalam ukuran lebar dan dalam saja dulu. Ukuran lebar dan dalam. Okey, kemudian X dan Y tadi ni kita tanda dia. Tanda ukuran dia. Kemudian barulah kita mula melukis pandangan atas objek iaitu permukaan A, B dan juga C. Mana P, E dengan G tu? Tak nampak lah kan? Sebab daripada atas. Daripada plan, kita takkan nampak E dengan G tu. Walaupun kalau kamu kata kalau kita tengok objek tu memang kita nampak. Sebab apa? Sebab mata kita pandangan 3 dimensi. Jadi kita kena bayangkan seperti mata kita ni hanya 2 dimensi saja. Kita boleh nampak A, B dan juga C saja dalam garis lurus. Okey. Kemudian langkah yang ketiga, ini langkah ketiga ni mudah dah sebenarnya. Bila kita dah dapat plan, barulah kita unjurkan ke bawah kepada pandangan sisi. Pandangan hadapan. Okey ya, pandangan hadapan. Okey. Jadi kita unjurkan setiap pandangan atas tu, tarik jadi turun bawah. Kemudian kita pindahkan ukuran ketinggian je lah. Ketinggian saja yang kita perlu ambil ukuran dia. Okey. Kemudian kita lukis di permukaan E tu. Jadi G kita tak nampak lagi lah. Okey. Kemudian langkah keempat, macam juga permukaan rata sebelum ni, condong pun sama juga kaedah dia. Tarik je dia P dekat sudut 45 darjah tu. Tarik je ke sini. Kemudian kita pantulkan dia dalam 90 darjah turun ke bawah. Jadi unjurkan setiap pandangan tu daripada pandangan atas, pandangan hadapan, kita jadikan dia sebagai pandangan sisi.
Okey, bila kita jadikan pandangan sisi tu, baru kita boleh lukis permukaan B dan juga G. Beza di sini, kalau kita tengok permukaan rata, kita tak ada. Permukaan lain kita tak boleh nampak. Tapi kalau permukaan yang condong, daripada pelan pun kita nampak B. B kita nampak. Di permukaan sisi pun kita nampak. Kita nampak. Okey ke? Orang lain okey ke? Ada lag ke? Internet siapa ni? Internet cikgu bah? Ramai kan yang lag? Kalau seorang dua, hampa punya handphone. Dah okey belum? Internet cikgu kot tadi. Sampai terkeluar ni. Hello, dah okey ke belum? Dah okey okey. Sebab tak sat internet cikgu kot sampai terkeluar. Okey, tak apa. Okey, kita sambung balik. Langkah keempat ni. Jadi kita akan nampak di pandangan pelan pun kita ada B. Pandangan sisi pun ada B. Sebab tu dia kita nampak tu. Okey. Kemudian untuk bongkar permukaan bulat. Yang ni kena beri perhatian lebih. Sini yang ramai silap tu yang ni lah. Okey, bongkar permukaan bulat ni sukar untuk kita nak tentukan ukuran kedalaman dan lebar. Dalam dan lebar dia sukar. Okey, jadi lebar dan dalam dia kita kena unjurkan ke satah menegak dan satah mengufuk. Kita kena unjurkan dia. Barulah kita boleh dapatkan ukuran dia. Okey. Langkah pertama, kita kena unjurkan ukuran lebar, dalam dan tinggi ke satah menegak dan satah mengufuk. Itu cara dia. Okey. Kemudian kena kenal pasti sisi-sisi yang memberi informasi tentang tinggi, lebar dan dalam tu. Ya, kamu kena kenal pastilah. Mana dia punya ni. Okey. Kemudian kamu kena pindahkan maklumat ukuran lebar dan dalam objek tadi. Tanda ukuran XY tu. Kemudian mula melukis pandangan hadapan. Kena ingat tu. Kalau yang tadi condong dan menegak, kita lukis apa dulu? Kita lukis pelan dulu kan? Kalau untuk yang permukaan bulat, kamu kena ambil hadapan dulu. Kena ambil hadapan dulu. Jadi, berpandukan ukuran tadi ni, kita kena lukislah pandangan hadapan. Okey. Kemudian langkah ketiga, unjurkan pandangan hadapan tadi ke pandangan pelan. Itu beza dia. Yang ni yang selalu buat silap ni. Di mana kalau kamu hentam buat sama macam rata dan juga condong tadi, habis salah lah. Okey. Kalau ada lag ke apa, beritahu Sebab internet cikgu memang problem malam ni. Okey. Unjurkan pandangan hadapan ke pandangan atas dengan garisan lurus.
Sama aja. Cuma ini kita pandangan hadapan dulu, kita pergi kepada pelan. Okey, kemudian langkah 4, unjurkan setiap sisi pandangan. Sama macam yang tadilah. Unjurkan semuanya untuk dapatkan pandangan sisi dia. Barulah kamu boleh dapat pandangan pelan, hadapan dan juga sisi. Okey, setakat ni ada soalan? Untuk yang bongkah bulat. Sebelum kita pergi kepada oblik. Tak ada soalan? Boleh faham ah? Nak tahu faham tak faham nanti kena buat latihan ah. Kan? Buat latihan kalau jadi bentuk tu, betul lah tu. Okey. Bongkar permukaan oblik dia kata ada sisi dan permukaan yang tak selari dengan satah menegak dan satah mengufuk. Jadi bucu-bucu permukaan bongkah tadi ni kena unjur ke satah menegak dan satah mengufuk bagi kita nak kena dapatkan maklumat ukuran dia. Ini sangat penting untuk dapatkan maklumat ukuran. Okey. Langkah 1 sama juga macam tadi. Kamu kena unjurkan ukuran lebar, dalam dan tinggi. Ke satah menegak dan satah mengufuk. Kena kenal pasti sisi-sisi yang memberikan informasi tentang tinggi, lebar dan dalam objek. Okey, kemudian ini yang sangat penting. Iaitu kamu kena labelkan unjuran sisi oblik tu. Nampak tu? Sisi oblik tu kena labelkan. Iaitu A, B, C sampai I ni. Nampak? Semua sisi-sisi oblik ni semua dia labelkan. Yang ni jangan tertinggal. Okey. Kemudian langkah 2, biasalah. Pindahkan ke dalam unjuran kita lah. Dalam lukisan 2 dimensi kita pindahkan maklumat-maklumat tadi. Jadi kita dapat dah. Nampak? Apa tujuan kamu kena tanda ABC tadi ni? Ni nampak? Untuk kita nak dapatkan dia punya unjuran sisi dia tadi ni. Sisi oblik tadi. Okey. Allah, salah. Okey. Langkah 3, biasalah kamu unjurkan ke pandangan hadapan. Unjurkan pandangan hadapan, pindahkan ukuran tadi. Tinggi, dalam, lebar, ukuran dalam dan tinggi. Ukuran dalam dan tinggi tu kita pindahkan dia. Okey, kemudian langkah keempat, langkah terakhir ni semua sama aja. Unjurkan. Maksudnya pandangan sisi kamu tak perlu dah ambil ukuran. Tak perlu dah ambil ukuran dia. Maksudnya pandangan sisi ni kita hanya tarik je daripada pandangan pelan dan juga pandangan hadapan tadi. Jadi kamu akan dapat dia punya pandangan pandangan sisi ni boleh dapat. Okey. Okey, bongkar permukaan lengkung. Ini pun sama. Perlu bagi perhatian yang ni lah. Okey, permukaan lengkung, dia mempunyai permukaan yang melengkung dengan satah menegak dan mengufuk. Di mana kita dah tengok tadi kita dah tengok dah kan, bulat apa semua kan. Kita dah tengok bulat, kita dah tengok oblik. Jadi ini melengkung. Kita tengok langkah pertama, kamu perlu kenal pasti sisi-sisi yang memberikan informasi tentang lebar, tinggi, dan dalam lah. Sama je konsep dia. Step dia sama je. Semua sama je step dia.
Okey. Kemudian kenal pasti lukis pandangan atas dan pandangan hadapan. Okey. Jadi, beza dia yang ni, kamu kena lukis pandangan hadapan dan atas dia. Terus kena lukis dua-duanya. Okey. Kemudian, baru kamu bahagikan permukaan condong pada pandangan atas kepada 5 bahagian lah. Kenapa ambil 5 bahagian? Sebab kita nak dapatkan yang paling hampir lah. Sebenarnya kalau lagi banyak kamu ambil, kamu pecahkan bahagian dia, lagi tepat lah sebenarnya. Tapi 5 pun dah cukup. 5 pun dah cukup. Jadi kamu tarik kan, unjurkan daripada titik 1 hingga 5 ke pandangan hadapan dengan garisan lurus. Jadi kamu akan dapat lah. Okey. Kemudian titik-titik tadi ni, unjurkan dia. Unjurkan dia ke pandangan sisi kanan. Pandangan sisi tu. Jadi kamu dah dapat dah pandangan pelan, pandangan hadapan, kemudian unjurkan ke pandangan sisi tu tadi. Unjuk ke pandangan sisi. Jadi kamu akan dapat sambung je lah. Bila dah ni, sambung je titik-titik yang kamu dapat tadi. Dapatlah permukaan melengkung ni untuk pandangan sisi. Okey, jelas lah. Mudah je sebenarnya. Kalau kamu ikut step dia betul-betul, insya-Allah boleh jawabnya dalam exam. Okey, kalau ada soalan nak tanya, boleh on mic, boleh tanya, tak ada masalah. Kita santai-santai je. Tak payah duk risaulah. Tak kena marah. Kan? Okey, ada soalan tak tadi berkaitan dengan lukisan unjuran ortografik? Ada soalan? Tak ada? Tak ada saja, Mbah. Okey, tak apa. Kalau ada soalan, boleh je WhatsApp cikgu ataupun Telegram cikgu. Boleh je tanya, tak ada masalah. Cuma kalau cikgu busy, cikgu tak jawab lah. Kan? Kalau cikgu free, insyaAllah cikgu jawab je. Okey. Seterusnya kita nak pergi ke topik, subtopik yang agak penting. Subtopik yang agak penting di mana kerap pelajar buat kesilapan di sini sebab kurangnya memahami di bahagian ni. Jadi kena bagi perhatian lebih lah. Okey. Di mana mendimensi lukisan ortografik ni bertujuan. Tujuan dia kita nak bagi maklumat butiran lukisan yang dilukis. Contohnya ukuran dia. Sudut dia berapa. Titik tengah bulatan kat mana. Dan pelbagai lagi lah. Pelbagai maklumat lagi yang kita boleh berikan dalam pendimensian ni. Okey. Perkara yang paling penting dalam pendimensian, lukisan harus tepat. Harus tepat bagi memudahkan kerja penyemakan lukisan dilakukan agar tidak berlaku sebarang kesalahan dalam proses reka cipta lah. Bukan apa. Kalau silap di sini, maksudnya kalau orang lain nak hasilkan produk daripada yang kamu ni, orang lain baca, sepatutnya 275 mm. Orang lain baca 275 cm. Habis kan. Kamu terlebih 10 ke apa ke, habis. Akan jadi inilah, salah lah. Okey. Dalam mendimensi ada dua sistem yang kita gunakan, iaitu ekarah dan sistem terjajar. Jadi kita tengok apa benda. Ekarah dan terjajar ni mudah je nak ingat dia. Sekejap kita tengok. Okey. Ekarah iaitu dia akan sentiasa melentang. Nampak ni?
Tak kira lah anak panah dimensi kamu tu duduk kat mana pun, dia sentiasa mengufuk lah. Dalam keadaan mengufuk, melintang ni. Ni okey, arc ni maksudnya radius, radius dia jejari lah, jejari ataupun dia meter. Dia ukuran dia di sini. Okay, kalau dia meter, sekejap kita tengok macam mana dia punya simbol dia. Okey, radius 300. 300 ni 300 apa? Siapa boleh jawab cikgu? 300 apa tu? 300 kilometer ke? 300 kilo ke? 300 meter? Siapa lagi? Siapa lagi nak respon? 300 ni 275, 495. Apa benda ni? cm. Okey, ideal kata cm. Darjah. Insyirah betul. Sebenarnya dalam mm. Dalam mm. Okey, sebenarnya kenapa kita terus tulis 275, 495, 300, kita tak tulis cm ke apa ke? Sebenarnya dalam lukisan kerja, memang kita akan menggunakan mm. Sebab macam cikgu katalah, kan, dalam engineering ni dia mementingkan ketepatan. Dalam engineering ke architecture ke, dia mementingkan ketepatan. Jadi kita nak ketepatan yang paling hampir dalam lukisan kita ni mm lah. Takkan nak pakai mikro pula kan. Okey. Jadi yang paling hampir yang kita boleh ialah mm. Yang paling tepat lah, sebab kita nak lukis dengan tangan nanti. Kecuali lah kalau lukis gunakan bantuan komputer, bolehlah kita dapatkan yang tepat kan, yang lebih tepat. Okey. Jadi 275, 495 ni tak perlu dah tulis mm ke apa. Memang kita tahu dah dia memang mm di sini. Mm. Okey. Jadi semua dimensi dibaca dari bawah. Ia mudah dibaca dan ditulis. Maksudnya di sini walaupun menegak, dia tetap melintang. Okey. Sistem terjajat pula menggunakan garisan dimensi yang selari dengan paksi yang kita dimensikan. Maksudnya kok mana anak panah tu, kok tu lah dia kita tulis dia punya dimensi dia, ukuran dia. Macam ni menegak macam ni, jadi tulisan dia pun akan jadi kod tu lah. Macam ni pun sama kan. Dia akan ikut anak panah tu. Dia akan ikut anak panah tu. Boleh faham? Okey. Jadi kita tengok sikit info di sini. Info. Okey, dia kata apabila kita nak dimensikan butiran condong, gunakan kecondongan sudut tidak melebihi 45 darjah dari garisan mendatar. Jangan lebih daripada 45 darjah. Contoh anak panah yang digunakan dalam lukisan kejuruteraan. Di sini kepala anak panah ni lebih kurang 3 mm sahaja dan ketebalan dia 1 mm sahaja. Jadi jarak bagi dimensi rajah lukisan kejuruteraan, ruang kelegaan dia 1 mm, garisan tambahan dia 10 mm sahaja. Okey, boleh faham? Okey. Nampak? Jadi garisan tambahan ni tadi dia kata apa? 10 mm kan. Ni garisan dimensi. Ini garisan petunjuk. Garisan petunjuk. Ni ialah ruang kelegaan. Ruang kelegaan dia 1 mm kan. Tadi 1 mm. Ini ialah di antara komponen-komponen dimensi yang kita ada. Okey, yang ni tadi arc kan. Arc ni ialah radius, iaitu jejari dia 150 kan. Maksudnya jarak dia di sini kan, radius dia di sini dengan titik tengah dia ialah 150 mm. Yang ni bulat palang ni apa benda? Siapa boleh respon? Respon suara pun tak apa. Apa tu?
Bulat 80 ni. Bulat palang 80. Apa benda ni? Apa maksud dia? Siapa boleh respon? Lilitan. Okey, Najwa kata lilitan. Lagi? Ada orang lain lagi? Apa benda lagi? Jejari. Diameter. Tak tahu apa dah. Okey. Alah, banyak tak tahu ni. Jangan pala tahu sudah. Kan? Alah, tak tahu tak apa. Okey. Alah. Kalau tadi R ni radius iaitu jejari daripada titik tengah ni ke sini. Okey, jadi bulat palang ni membawa maksud diameter. Siapa jawab diameter tadi betul lah. Diameter. Jadi bermaksud diameter 80 bermaksud daripada ujung ni ke hujung ni daripada ujung bulatan ke ujung bulatan satu lagi melalui titik tengah. Melalui titik tengah menunjukkan bahawa itu ialah diameter. Jadi kalau sini diameter dia 80, jejari dia berapa? Siapa boleh respon? Sini diameter dia 80, jejari dia berapa? Berapa? Boleh type, tak ada masalah. Nak jawab suara pun boleh. On je mic tu, tak ada masalah. Tak ada orang mau respon. Kalau diameter 80, lag lagi. ID kata 20. Lag ke? Kau okey? Kalau diameter 80, jari dia. Okey ke? Kau cikgu duduk syok sendiri sorang-sorang je ni. 40. Najwa dengan Syikir kata 40. Alah. Betul lah tu kan. Jadi diameter dengan jejari ialah separuh daripada diameter. Ini bermaksud kalau radius dia 150 yang ni, maksudnya kalau kata diameter dia ialah 300 lah. Diameter dia 300. Yang ni diameter dia 80, jejari dia radius dia ialah 40. Dia separuh. Okey. Okey, seterusnya. Okey ya. Dan tengok apa fungsi komponen tadi ni. Okey, apa fungsi komponen tadi? Okey ya. Kita tengok garisan dimensi, fungsi dia ialah untuk kita nak tunjuk titik mula dan titik akhir sesuatu ukuran. Okey, garisan penunjuk dan anak panah pula menunjukkan butiran lukisan. Garisan tambahan tujuan dia untuk kita nak tunjuk jarak antara titik yang didimensikan. Manakala ruang kelegaan pula ialah gap lah ataupun ruang antara titik pada objek dan garisan tambahan. Okey. Jadi kaedah nak dimensi ni, okey, kita tengok yang pertama ialah pinggir lurus. Cara nak dimensi pinggir lurus, kita nak menunjukkan pelbagai ukuran pada objek yang sama. Okey, angka boleh diletakkan pada garisan dimensi ataupun pada garisan penunjuk. Okey. Yang ni dia dimensi guna sistem ekarah ke terjajar ni? Ekarah ke terjajar? Siapa boleh beritahu ni? Terjajar.
Fizi kata terjajar. Ah, terjajar. Okey. Kita tengok balik atas tadi. Okey Oh. Okey. Betul ke salah? Betul lah. Betul lah kawan kamu sebut tadi iaitu terjajar. Okey. Sebab apa? Nampak ni. Kan? Dia mesti kalau terjajar selari dengan paksi yang kita dimensikan. Okey. Dimensi pinggir condong. Okey, macam mana kita nak dimensi pinggir condong? Okey. Kalau kita tengok ukuran diberikan dalam satah menegak dan mengufuk dalam rajah A ni. Okey. Dalam rajah B, ukuran diberikan dan kedudukan sudut seperti rajah B ni. Okey. Maksudnya, okey, kalau kamu nak bagikan ukuran, kamu kena macam tu. Maksudnya daripada bawah tu daripada sini, daripada bawah ni ke sini, jarak dia ialah 100 mm. Jarak dia adalah 100 mm. Tapi kalau kamu nak bagikan ukuran darjah dia, kedudukan sudut dia, kamu kena ambil daripada garisan sini, nampak? Daripada garisan yang condong ni kita terus tarik. Untuk buat garisan tambahan dia ni. Jadi barulah kita tulis berapa darjah dia. 34 darjah. Kena bezalah. Kalau kamu tarik sama macam tu, salah lah. Sini pula kalau kamu tarik sama dengan garisan condong ni, salah lah. Okey, kena tahu bezalah yang tu. Okey. Okey, ini cara nak dimensi sudut pula. Okey Dimensi sudut pada lukisan objek mesti terletak di luar objek. Kena ingat tu, jangan kamu buat sudut tu duduk dalam objek, salah. Dimensi sudut pada lukisan objek mesti terletak di luar objek dan mesti wajib menggunakan garisan tambahan. Mesti kena guna garisan tambahan. Okey. Nak dimensi bulatan dan lengkuk. Okey, yang ni kita dah tengok tadi kan? Okey, di mana nak dimensi bulatan dan lengkuk, pusat bulatan atau lengkuk ditandakan dengan garisan penengah. Garisan tengah tu. Ni yang cikgu kata baru ni. Kan? Kalau kamu main PUBG, kalau ambil sniper tu, ini yang kamu nampak dalam teropong dia tu kan? Iaitu garisan putus-putus, panjang, pendek, panjang. Kan? Panjang pendek lah. Kemudian kamu lukis kot ni pula, panjang, pendek, panjang. Jadi kita akan nampak simbol seperti inilah kan. Kalau tengok cerita-cerita perang-perang kan, cerita sniper apa semua tu, kamu akan nampak lah kan masa dia teropong tu. Inilah dalam pandangan dia. Sebab apa? Ini menunjukkan titik tengah dia. Okey. Jadi kalau kamu nak tunjuk dia di sini, kamu nak kata diameter dia ialah 140. Kan? 140. Jadi bermaksud jari dia ialah 70 lah kan? Yang ni radius dia 75, jari 75. Jadi orang boleh tahu dah. Kalau jari dia 75, maksudnya diameter dia ialah 130. Okey. Nampak? Ni bila kita dimensikan dia, okey, ini tak ada masalah kan? Okey. Jadi di sini kan lengkuk ni kita tahu daripada titik tengah dia ni, daripada penengah dia 50
dia punya jari dia. Okey. Kenapa kita kena maklumkan titik tengah ni? Sebabnya setiap lengkung yang kamu buat, lengkung ataupun lengkuk, mesti asalnya ialah daripada satu bulatan. Asalnya daripada satu bulatan. Jadi bermaksud di sini kan kalau dalam bila kamu gunakan AutoCAD nanti gunakan CAD lah, lukisan terbantu komputer nanti tingkatan 5 bab 1 kamu akan belajar di mana lukisan terbantu komputer ni kamu kena buat garisan sini maksudnya kamu nak potong di sini nanti kamu kena buat bulatan. Bulatan maksudnya lengkuk kamu nak setakat mana kamu akan potong dia nanti. Kamu akan potong dia. Okey. Jadi sebab itulah pentingnya kita kena maklumkan ni. Maksudnya jari dia berapa, diameter dia berapa. Maksudnya asal dia adalah satu bulatan. Okey. Boleh faham? Okey, ada soalan berkaitan dengan mendimensi tadi. Okey, kalau tak ada soalan, kita pergi kepada lukisan isometrik. Lukisan isometri. Okey. Pada lukisan leg block. Orang lain? Ideal kata leg dia. Orang lain okey ke? Kalau leg juga orang lain pun. Macam mana nak buat? Okey ke? Okey ke tu? Hello, hello. Leg ke? Okey ke? Boleh dengar suara cikgu balik tak? Okey. Boleh dengar balik tak? Tak habis lagi. Sekejap. Internet okey ke? Boleh dengar suara cikgu balik tak? Ada. Okey. Biasalah bila gunakan
internet ni macam ni lah. Kan? Okey, tak apa kita sikit lagi. Lagi kita berhenti lah. Okey lah. Okey. Okey, kita tengok lukisan isometrik . Kita tengok sikit je untuk lukisan isometrik. Okey, lukisan isometrik ni adalah satu kaedah untuk kita nak menghasilkan pandangan objek agak lebih jelas dalam bentuk lukisan 3 dimensi. Okey, isometrik membantu kita supaya dapat memahami rupa bentuk satu objek dengan lebih mudah serta memberikan gambaran maklumat lebar, tinggi dan dalam dia lah. Okey, lukisan isometrik akan memperlihatkan 3 pandangan, iaitu pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi apabila dilihat pada satu pandangan. Okey. Itu yang dia terang lah. Kan? Sebenarnya, kan? Bahasa mudahnya, tadi unjuran ortografik sebenarnya ialah daripada isometrik, kita jadikan dia sebagai 2 dimensi dalam ortografik tadi. Kan? Dalam isometrik pula, daripada pandangan ortografik tadi, kita jadikan dia sebagai dalam bentuk 3 dimensi. Kita jadikan balik dalam 3 dimensi. Ni yang disebut sebagai isometrik. Jadi jangan tertukar. Unjuran ortografik, kamu daripada 3 dimensi, kamu jadikan dia 2 dimensi. Isometrik daripada 2 dimensi, kita jadikan dia sebagai 3 dimensi. Terbalik je, reverse balik je daripada yang tadi sebenarnya. Okey, jadi kamu boleh tengok di sini. Kan? Dia bagi dekat kita pandangan atas, pandangan hadapan. Pandangan atas dan hadapan. Jadi kita dah dapat atas dan hadapan. Kita dah boleh pun hasilkan gambaran 3 dimensi dia. Okey. Jadi kita tengok ni langkah 1 kan. Kita ambil je kotak isometrik berdasarkan ukuran lebar, tinggi dan dalam. Lebar, tinggi dan dalam kita dah dapat. Dah ada dah maklumat dalam pandangan hadapan dan juga pandangan atas tu. Kemudian pindah je lah ukuran dia. Cuma isometrik dan oblik kamu kena tahu beza. Isometrik ni nampak ni. 30 darjah kecondongan dia. Sebelah kanan, sebelah kiri. Kecondongan dia mesti 30 darjah, 30 darjah. Kiri kanan. Kalau oblik, dia sebelah je. Sebelah dia 45 darjah. Nanti kita tengok lebih detail. Okey, ini ialah isometrik 30-30. Jangan silap. Darjah kecondongan dia tu. Okey. Pindah ukuran A dan T kepada kotak isometrik. Kemudian langkah 3, pindahkan ukuran B dan C kepada kotak isometrik ni. B dan C ni kita pindah je. Pindah masuk je. Kemudian barulah kita lukiskan bentuk objek. Maksudnya macam mana nak lukis bentuk objek? Hitamkan garisan objek. Maksudnya yang ni itu kita gunakan garisan binaan kan. Ni ialah garisan binaan. Jadi masa kamu lukis mula-mula ni maksudnya tak terang lah ni. Kita gunakan pensil H kan hari tu. Kemudian di sini baru kita gunakan pensil HB kan. Untuk dia nak bagi terang lagi lah. Okey. Okey. Kita tengok satu lagi. Halang-halang nak berkumpul ramai-ramai ni kan. Okey. Membina bulatan isometrik dengan kaedah 4 pusat. Okey. Langkah-langkah membina bulatan isometrik, kaedah 4 pusat tunjukkan di bawah ni. Okey. Jadi, kamu perlukan maklumat ialah diameter bulatan. Diameter bulatan, kamu kena dapatkan maklumat diameter. Ini selalu naik soalan lah. Dia suruh gunakan kaedah kotak ni kan. Okey. Kemudian lukiskan segi 4 isometrik. A, B, C, D berdasarkan ukuran diameter tadilah. Kemudian lukiskan garisan serenjang.
garisan serenjang. Maksudnya di sini, okey. Ni bukannya logo Israel lah. Yang pun tengok so apa ajak ni, lambang bintang bucu 6 ni kan. Nah. Okey. Lukiskan garisan serenjang BQ, nah, B dan juga Q. Kemudian B kepada sorry, BQBS. Okey nah. Maksudnya daripada penjuru ni, P tengah kawan ni, P tengah kawan ni. Kan? Kemudian daripada D ni, P ke tengah D, P dengan D, R. Kan? Pasal tak tu? Kemudian, cantum je lah QR dengan PS. Okey. Kemudian, barulah kamu bina lengkuk P dengan R ni dengan berpusatkan D. Berpusatkan D ni, bina lengkuk dia. Kemudian, bina lengkuk QS dengan berpusatkan B. Okey. Kemudian, langkah keempat, cantum je lah. Cantum je lah. Binakan lengkuk QP dengan berpusatkan X. Kemudian, binakan lengkuk RS dengan berpusatkan Y ni. Kan? Baru kamu dapat tadilah satu bulatan tadi. Okey. Jadi, sebelum internet kita lag balik. Sekejap, cikgu tengok. Okey, saya tengok banyak lagi tak? Okey, nanti ingatkan cikgu. Untuk kita sambung membina lukisan isometrik bongkah geometri. Okey, sebelum kita berhenti, ada nak tanya apa-apa soalan? Kita dah bersiaran hampir 50 minit lah. Dekat sejam lah. Dekat sejam. Tak boleh lama-lama. Lama-lama tak bosan. Okey. Ada soalan? Tak ada. Semua jelas. Okey. Alhamdulillah. Kalau semua jelas. Alhamdulillah. Okey. Jadi mana-mana kawan yang tak dapat masuk tu, InsyaAllah cikgu akan upload dalam YouTube. Boleh tengok lah. Boleh tengok. Cikgu ada rekod yang ni. Ataupun kamu nak tengok syarat ulangan pun, kat mana yang tak faham tu, boleh. Tak ada masalah. Ataupun boleh rujuk kepada cikgu terus. Tak ada masalah. Okey, jadi terima kasih sebab malam ni dapat hadir lah. Dapat hadir ke kelas kita malam ni, walaupun sepatutnya tengah hari tadi kan. Tapi tengah hari tadi ada masalah yang tak dapat dielakkan. Jadi kita ganti dengan malam ni. Okey, jadi terima kasih. Cuma sekejap tolong macam biasa tolong isi kehadiran. Cuma nanti cikgu akan cuba buat kehadiran guna Google Form. Lagi mudah lah kamu nak isi. Nanti cikgu explore lu. Macam mana nak buat, tak pernah buat gitu. Okey. Jadi sampai di sini saja perjumpaan kita malam ni. Jadi sekian, terima kasih. Jadi kita tamatkan dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okey, sama semua. Jumpa lagi nanti. Cikgu maklumkan dari semasa ke semasa. Okey, terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, sama. Okey, sama-sama.